Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada ustaz, pengacara majlis, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan baca kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kitab yang dinamakan dia Muhimmah, pada menyatakan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada membicarakan kelebihan dan kepujian atas perbuatan isteri bagi suaminya, dan membicarakan segala kecelaan pada meninggalkannya dan derhakanya. Karangan Syekh Abdullah ibnu Abdul Rahim Al-Fatani, ghafarallahu lahu walil muslimin, amin. Baik, inilah sebuah kitab yang dipanggil sebagai Muhimmah fil Ilmil Hadis. Ya, kepentingan di dalam ilmu hadis, memahamkan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada membicarakan seorang isteri berbuat baik kepada dan membicarakan juga akibat buruk yang menimpa kepada isteri apabila meninggalkan ketaatan, sebaliknya derhakakan kepada suaminya. Jadi ada orang, saya baca kitab ni tuan-tuan tahun 90-an dulu. Lama dah tak baca kitab ni, tuan-tuan suruh saya baca pula, lama tuan. Ya, lah ni duk banyak ceramah kalau dah jodoh ya. Orang tanya saya, ustaz, asyik ceramah aja bab menikah, asyik ceramah aja bab jodoh. Nak buat macam mana? Tajuk yang depa bagi keluarga bahagia, isteri solehah. Maka saya ceritalah bab jodoh. Kalau tajuknya isteri solehah, keluarga bahagia, suami misali, tiba-tiba saya ceramah bab haji, tu namanya kalau dah bodoh. Lain tajuk, lain pula hang hurai. Saya diberi tajuk, maka saya bawalah tajuk tu. Masjid malam ni dia minta saya baca kitab Muhimmah, saya bacalah kitab Muhimmah. Takkan nak buka bab faraid pula. Baik, jadi ada orang tanya, ustaz, makcik tak sukalah kitab Muhimmah. Pasal apa? Duk ngata kat orang perempuan. Orang lelaki tak kena pun. Sabarlah makcik, oi, bahagian belakang tu ada bab lelaki. Dok lambat lagi nak sampai. Kok tak dan? Tak apa, tak dan pun tak apa. Kalau saya jadi orang perempuan ni, saya suka baca kitab ni. Kita tak marah kepada pengarang kitab Abdullah ibnu Abdul Rahim ni, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim. Kita tak marah pada dia. Sebab apa kita tak marah pada dia? Kalau jadi orang perempuan lah, punya duk kata kat orang ni, duk kata kat orang ni. Setengah orang perempuan dia tak nak ikut kuliah saya baca Muhimmah. Sebab apa? Mengata kat kami. Ustaz Kazim tu buka kitab Muhimmah, kata kat kita. Ya, kata. Lepas tu, makcik kata kat dia balik. Kata. Sampai bila nak habis ni? Kata tak habis-habis. Pak siapa yang kata, tak apa, terima kasih pengarang kitab ni. Baca pada kita sebenarnya orang perempuan bila baca kitab ni, dia tahu bahawa mana dia derhaka, mana dia tak derhaka. Sebab kata Rasulullah, bila ditunjukkan kepada Rasulullah keadaan di dalam neraka, maka dinampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, uritun nar fa idza aktsaru ahliha nisa. Ditunjukkan kepada aku ni, kata Rasulullah, neraka. Dan banyak ahlinya, kata Rasulullah, ialah orang-orang perempuan, an-nisa. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah orang perempuan itu kufur kepada Allah yang sampai banyak masuk dalam neraka ni? Sahabat Nabi bila dengar macam tu, dia bertanya, ayakfurna billahi, adakah mereka itu kufur kepada Allah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak.
Habis itu mereka jadi apa? Yakfurnal ashir. Orang perempuan ini kata Rasulullah yang banyak masuk neraka ni sebab yakfurnal ashir. Mereka mengkufuri suami-suami mereka. Al-ashir ni maknanya orang yang bercampur dengan mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Hendaklah kamu mencampuri isteri kamu dengan cara yang baik. Al-ashir maknanya orang yang bercampur. Maksud dalam hadis ni ialah orang yang mencampuri isteri. Siapa dia? Suami. Kata Rasulullah, yakfurnal ashir. Sebab orang perempuan itu banyak yang mengkufuri akan suami-suami mereka. Apa dia? Wa yakfurnal ihsan. Orang perempuan itu mengkufuri kebaikan suami-suami mereka. Bila suami buat baik, mereka kata tak baik. Dan kalau suami tadi buat jahat, tak buat sesuatu yang menyenangkan orang perempuan, maka orang perempuan akan berkata kepada suami-suami mereka, kata dia, ma ra'aitu minka khaira qattu. Aku tak pernah tengok abang buat baik pada saya. Saya tak pernah tengok abang ni buat baik pada saya. Sekali saja suami tadi buat jahat, adalah benda yang tak betul ke? Kok jumpa aura yang ke-20 di Madinah ke di Mekah, tak tahu. Balik-balik tu mengamuk abang golok ni. Abang nampak lah ni. Dah abang abang nak pun saja melawak tak melawak abang tu memang. Selama ni abang bukan jaga cek pun, tak pernah jaga pun. Suami kata tak jaga apa dulu, pinggang hang 28 lah, 82, tak jaga tang mana. Maka dengan sebab dia kata abang ni aku tak nampak, ma ra'aitu, aku tak pernah nampak daripada kamu khaira minka qattu. Satu benda baik pun aku tak pernah nampak kau buat pada aku, kata isteri dia. Maka dengan sebab itu neraka isteri dia. Sebab tu saya sebutkan tadi, orang perempuan patut bersyukur bila kita dapat kitab ni. Bila dibaca kitab ni supaya menyelamatkan daripada dimasukkan dalam neraka. Yang mana salah satu punca masuk neraka ialah ketidaktaatan kepada suami dia. Baik, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dia kata di situ segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam atas Sayyidina Muhammad, penutup segala nabi dan rasul, dan juga ke atas para keluarga baginda, pada sahabat baginda keseluruhan dia. Khatamin nabiyyin, penutup pada segala nabi. Maknanya tak ada nabi dah selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis tu kalau tak ada nabi selepas Nabi Muhammad, awaknya datang Nabi Isa nya ustaz. Nabi Isa datang bukan diutuskan selepas Nabi Muhammad. Nabi Isa mai sebelum Nabi Muhammad lagi. Cuma dia datang balik, diutuskan balik, bukan bawa syariat, bukannya bawa satu ajaran yang baru. Nabi Isa tetap Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia ada, jawapan dia pembohong. Jawapan dia dajjal, itu je lah. Sebab hari ini orang mudah ikut. Saya duk tengok dalam satu dokumentari tentang satu rasul yang mengaku, manusia yang mengaku rasul di Hulu Kelang dulu ni. Dia kata, hang tak tengok ke? Wartawan tanya dia, macam mana boleh mengaku jadi nabi? Hai, Allah lantik saya. Orang tanya dia, bila Allah lantik hang? Tak tahu pun. Hang baca Yasin tak? Baca? Dalam surah Yasin. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau rasul daripada rasul-rasul yang diutuskan. Itulah dalil aku dilantik jadi nabi. Loh tuan-tuan, dia tu bengong tak apalah. Yang kita heran, hak ramai ikut dia pun bengong sama. Dia pula kawan-kawan dia, anak-anak murid dia kata, hampa kata Nabi Muhammad nabi. Bila tanya mana Muhammad, mana Nabi Muhammad, kami nak tengok. Tak ada. Apa tak boleh tunjuk mana Nabi Muhammad. Nabi kami ada. Amboi bangganya makcik ni tuan-tuan. Sampai dia cakap macam itu. Ni yang hang baca selawat tu apa benda? Khatamin nabiyyin wal mursalin. Nabi Muhammad itu ialah penutup bagi segala nabi dan rasul. Baik.
maka inilah suatu muhimmah. Satu benda yang kita ambil faham, satu benda yang kita ambil kepentingan, yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, iaitu mengerjakan pekerjaan yang menjadi durhaka akan suaminya. Jadi abang-abang jangan duk seronok sangat baca hak depan ni. Dia kata silap tak buat mai isteri, patut kena mai malam ni, silap sungguh. Bulan depan kena bawa pula. Cantik punya, cantik. Tuan-tuan tak baca belakang ni. Tak apa Ustaz, tang belakang kami tak payah mai lah. Oh banyak cantik. Nah, cerdik tuan-tuan. Dia kata ini benda yang ditakutkan pada orang perempuan, yang mana perempuan ni kalau bersuami, kalau jadi derhaka kepada suami dia. Takut sungguh tuan-tuan. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis Nabi SAW, mana-mana orang perempuan yang sembahyang, yang puasa Ramadan, yang menjaga maruahnya, yang taat kepada suami dia, maka masuklah dia mana-mana syurga yang dia nak masuk. Nabi sebut dalam satu hadis, sembahyang, puasa, menjaga maruah, nombor 4 ialah taat pada suami. Kenapa hak taat pada suami tak nombor 4? Kenapa tak nombor 4? Kalau Allah letak hak di belakang tu tuan-tuan, maknanya benda hak belakang tu susah nak dibuat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di akhirnya disebut apa? Wa tu'minuna billah. Setakat nak ajak orang buat baik senang. Ni berapa banyak kamera ni tuan-tuan ni buat FB live, senang. Tak mai dah duduk di rumah tengok bagus depa buat FB live, tak payah main masjid. Elok tuan-tuan ni. Tuan-tuan, senang nak ajak orang buat baik. Nak cegah kemungkaran susah sikit daripada ajak buat baik. Nak beriman kepada Allah lagi susah daripada ajak buat baik dan cegah kemungkaran. Nak beriman kepada Allah tu lagi susah. Tadi ada wartawan temu ramah saya. Besok temu ramah lagi. Hari ni ada lagi. Nak tanya Pak siapa? Nak tanya tentang masalah murtad. Sebab hari ni ada golongan yang kata murtad itu ialah hubungan dia dengan Tuhan. Mereka nak murtad, kita nak larang. Pak siapa? Biar mereka murtad lah tu. Memanglah salah, tapi itu hubungan dia dengan Tuhan. Jadi saya yang komen dalam Quran surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut 102 ayat yang dibaca dekat mimbar tu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, janganlah kamu mati melainkan kamu mati hanya dalam Islam. Saya kata undang-undang di Malaysia yang melarang orang Islam murtad tu bagus dah. Menjaga akidah supaya jangan rosak, sebab Allah pesan jangan mati. Dah. Jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Peminat tuan-tuan sabarlah tak. Dia pun dah buat FB live kak. Jangan mati melainkan dalam Islam. Maknanya kalau ada undang-undang yang melarang orang murtad, baguslah tu. Sejajar dengan Al-Quran. Allah sebut benda ni dalam Al-Baqarah 102, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Baqarah 132. Allah Ta'ala sebut benda-benda ini. Pesan Nabi Yaqub, pesan Nabi Ibrahim. Allah tanya pada kita, kamu ada tak masa Nabi Ibrahim nak mati? Kamu ada tak masa Nabi Yaqub nak mati? Apa yang dia tanya pada anak-anak dia? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu akan sembah lepas aku mati? Anak-anak Nabi Yaqub jawab apa? Kami nak sembah Tuhan kau. Kami nak sembah Tuhan Nabi Ibrahim. Kami takkan sembah yang lain. Pesan Nabi Yaqub, pesan Nabi Ibrahim. Sampailah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba hari ni ada pula orang yang kata biarlah kalau orang nak murtad. Itu hak dia. Mana boleh cakap macam itu tuan-tuan? Ya, kitab ni nak mengajar kepada kita supaya jadi baik. Jadi janganlah orang perempuan duk marah pula, malah main menyesal, main dak nak bagi jadi baik. Kalau akak-akak baik pun bukan untung untuk saya.
Kalau akak jadi taat pada suami pun bukan untung pada tu imam. Yang untungnya pada diri akak sendiri. Begitulah Nabi sebut, kamu semayang, senang orang perempuan semayang. Menengok orang perempuan semayang. Lah masjid kita ada aircon tak apa. Mereka pakai telekung boleh tahan tu. Hak setengah masjid yang aircon tak ada. Cuba tengok perempuan semayang, telekung, anak telekung, kain telekung, baju dalam, seluar panjang, tak pun kain batik, 7 helai tu. Punya panas tu, tapi sanggup semayang walaupun 7 helai. Abang ni 2 helai baju Melayu kelem pelikat, sependa kan pakai. Jenis apa tu payah tak saya kalau tak tahu. Punya senang kita semayang. 2 helai perempuan berapa helai? Rambut sehelai pun tak boleh nampak, tapi tetap depa semayang. Boleh buat tak? Sebab tu Nabi sebut yang awal-awal lagi semayang. Mai puasa perempuan boleh buat, tapi dia susah sikit daripada semayang. Pasal apa? Pasal puasa ni orang perempuan boleh, tapi nak qada tu lambat. Nak qada ni bulan Rejab, dalam Syaban baru nak qada. Lagi sipi-sipi nak masuk Ramadan baru pulun. Awal-awal lepas Syawal apa semua tak ada nak puasa, sibuk open house. Tiap-tiap hari house. Mai pula menjaga maruah orang perempuan dia boleh jaga. Melainkan 4-5 orang tak boleh jaga. Dah jadi isteri dah tak layan dah. Dah jadi isteri orang tak layan dah hal lain. Nombor 4 yang paling susah nak dijaga apa dia? Taat pada suami. Semayang boleh buat, puasa boleh buat, jaga maruah boleh buat. Nak taat pada suami tu, lehau sudah lah, pukul 7.30 lah semayang maghrib. Sak lah bang, nak habis dah ni. Sak habis pukul 8, lagi semayang maghrib pukul 8 suku. Semayang abang pasal apa? Sudah nampak. Orang kata sak lah, nak habis lah. Nak tengok Zuhar repeat ni jadi apa? La ilaha. Abang kata pergi semayang, sekali katok dengan TV-TV kot. Alah dia tu baru sekali pergi ceramah Ustaz Kazim. Nampak tak tuan-tuan? Hak tu jadi payah. Dia duduk tengok suami dia lekeh. Suami dia baru 2 kali pergi masjid dan nak dakwah kita lah. Dulu abang dah kata tak boleh tengok TV, beli buat apa? Buang TV, buang. Semayang. Berjalan tu duduk hentak kaki pergi bilik ayam. Pergi naik retak tai. Jadi payah pada orang perempuan, maka dia datangkan kitab ni supaya orang perempuan ni jaga puasa, jaga semayang, jaga diri dia supaya tak terbatal amalan dia. Sebab nombor 4 yang susah nak dibuat. Baik, kata dia, maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar supaya dan mengetahui akan hukumnya, supaya terpelihara segala amalnya yang kebajikan, dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat, kerana beberapa seksa dan azab Allah Ta'ala atas perempuan yang derhakakan kepada suaminya. Pada esok harinya sangatlah menyesal atas segala perbuatan tersebut, maka tidaklah berguna oleh sesalnya dan duka citanya pada waktu itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis ni Nabi SAW menyebut kepada kita tentang, dalam bab ini Nabi menyebutkan kepada orang perempuan, subhanallah, jaga benda ni. Berapa banyak orang perempuan rosak amalan dia sebab apa? Ada Nabi sebut rosaknya amalan sebab bila suami panggil tak layan suami dia. Rosaknya amalan dengan sebab keluar rumah tanpa izin. Rosaknya amalan sebab duk panggil orang lain mai masuk dalam rumah tanpa izin si suami. Sebab tu kena jaga amalan sungguh. Menjaga amalan inilah tuan-tuan kena buat. Abang-abang pun jaga amalan. Kita main masjid ni bagus dah. Parking masjid, naik main sinilah, naik tangga pula, saat lagi turun pula, naik pula nak sembahyang, bagus dah. Tapi tolong jaga hati.
Tolong jaga hati. Kita main masjid pukul 5 suku pagi. Tok Imam tak ada, Tok Siak tak pam tak ada, kita dulu sampai. Tengah-tengah duk semayang tu, Honda Cup Tok Imam sampai. Dalam hati duk kata, baru dia tahu siapa main awal. Bismillahirrahmanirrahim. Habis entah. Tu nama dia ujuk. Satgi dia nyimbang pula habis-habis sembahyang subuh, makan roti canai. Saya main awal Datuk Siak. Bukannya ada gaji apa pun. Dia main lambat, saya buka kipas semua, saya semua tak ada, saya tak tahu. Habis pula sebabkan muria. Sebab itu wajib menjaga hati, wajib menjaga amalan. Kerana amalan inilah yang nak tolong kita di hari kiamat. Baik, i'lam artinya, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya derhakakan perempuan itu akan suaminya memberi fatwa oleh beberapa ulama, termasuk di dalam dosa yang amat besar. Salah satunya ialah menegah ia akan suaminya daripada mengambil kesukaan, sama ada diwati atau lainnya, seperti menegah ia akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh pada barang tempat daripada badannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW sebut, kata Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atuhu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha. Mana-mana orang perempuan yang dipanggil oleh suaminya supaya pergi kepada tempat tidurnya, firash ni maknanya hamparan. Suami kata, lihai, mailah tidur, esok Jumaat. Tak, kalau Jumaat pasal apa? Dia tanya balik kat lelaki dah. Dah sajalah, esok Jumaat nak baktu pula. Tak, selama ni abang tidur seorang tak boleh. Tak nampak ni, saya dah baca Yasin ni. Kira Jumaat dia ya. Apa jadi pada orang perempuan ni? Hak suami ni tidur tuan-tuan, tak tahdai tangan ni nganga sampai ke subuh, maka dilaknat kepada isteri dia oleh malaikat sampai subuh dia. Itu tak mau datang. Sebab itu akak-akak kalau suami panggil, jom tidur, pi. Kalau boleh tanya, abang malam ni Jumaat kan? Pasal apa? Saja nak peringat. Saya duk buat rakaman tazkirah malam Jumaat tu, pengacara tu duk tanya dekat penonton, malam Jumaat buat apa? Dengar tazkirah. Hati-hati sebaik tak jawab, tidur. Tuan-tuan, dah faham. Ni mana dia, Tok Imam mana? Depa tanya saya, masjid mana boleh buat rakaman? Boleh ke buat masjid ni? Boleh no? Ada dua duk tanya saya ni. Satu tazkirah malam Jumaat, satu lagi Al-Kuliah TV3. Hak tak ada forum perdana, jangan tanya, forum tak ada lah. Ada saya yang tak ada, tuan mana faham tak faham sudah. Jadi kalau tuan-tuan nak, kita buat rakaman di sinilah, Al-Kuliah TV3 tu, dan satu lagi tazkirah malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa? Dengar tazkirah. Ingat dia elok, jangan jawab tidur. Jangan jawab betul tak, malu ke orang tak. Baik, Nabi sebut dalam hadis yang saya bacakan tadi, bila suami panggil dia, jom tidur, isteri enggan, marahlah suami dia, murkalah suami dia, tak seronoklah suami dia, malaikat benci pada isteri dia sampai subuh pagi besok. Baik, dalam kitab ni dia sebut yang pertama, derhaka tu sebab apa? Nombor satu, sebab dia tegah suami dia mengambil kesukaan, sama ada diwati. Wati itu maknanya bersetubuh. Sebab ada orang perempuan kata, ustaz, nama saya Salawati. Habis tu pasal apa? Itulah nak tukar nama lain lah. Pasal apa? Ada wati. Kak punya Salawati ti. Yang bersetubuh tu kak Salawati. Sudah. Kak nama apa? Salawati. Senyum tak? Senyum. Senyum tak apa. Salawati. Senyum tak apa. Yang tak maunya Salawati. Dia huruf ta tebal. Okey, abang-abang kalau nak ajak isteri, leha, jom, wati.
Pelik dengan bunyi Ustaz Tak nak beza satu ta tu ta untuk orang perempuan, ta taknis orang perempuan punya muslimat, ta tu ta dua titik tu. Yang ni ta ni wati bersetubuh, ataupun dia kata lain-lainnya. Suami nak pegang tangan isteri, duk tengok TV, suami pegang tangan isteri, isteri tarik, bunyi macam pengalaman je Ustaz. Dah tengok drama. Jangan tuan-tuan kata macam pengalaman je Ustaz ni. Dah lah bunyi mata tu pula, tangan tarik. Berpegang orang siapa? Yang tu. Dia tak buat apa kau, dia nak pegang tangan, biar pergi. Hak tu pun dah kau. Apa tak lagi dia nak pegang rambut? Lawa rambut mama. Uban dah. No. Yang abang tu pun puji-puji lah, dia sebut uban tu buat siapa? Orang perempuan jangan duk sebut uban. Lah tua dah mama beruban dah. Pantang dia. Pantang dia apa? Lah gemuk mama lah ni, lagi pantang dia. Tumbuk lagi kata dia, nampak tu tumbuk lagi. Abang walaupun isteri abang ni gemuk, tetap cakap slim. Kurih mama lah ni no. Mau makan apa? Slimming tea ke apa? Ngada orang tua ni gemuk-gemuk kurih tak mana, tak ada ni kurih lah. Betul. Cuba pusing depan. Pusing belakang pula. Tepi lah. Oh, kurih. Nampak slim tu. Ngada orang tua ni Dia masuk dalam bilik tuan-tuan, dia buat apa? Dia cekap pinggan, dia tengok depan cermin. Betul je kan orang tua ni. Tak percaya cuba buat malam ni tuan-tuan. Ataupun kata dia menegah suami dia daripada menjamah dan menyentuh pada barang tempat daripada badannya. Ada isteri dia kata, Ustaz, dosa ke saya tidak bagi belakang saya kat suami saya? Ya, tidak lah Ustaz bagi belakang. Suami kata, amboi bagi belakang kat abang. Dak lenguh saya kalau tegak tu tak bernafas lah. Cakap kat dia lah, taknya berdosa lah. Bukan tak bagi pegang, cuma bagi belakang. Dia kata, abang oi, saya ni jantung saya tak elok. Kalau saya menghadap belah kiri menghadap abang, saya duk tindih jantung. Abang kena faham lah. Setengah suami ni sampai tahu tu. Waktu sekarang, tengah baik, dia tak ungkit. Ni perangai kita. Waktu sekarang ni tengah romantik, makan sate kongsi 2 orang. Makan chicken chop kongsi 2 orang. Ayak nyok sebiji, 2 straw. Tak ungkit, tunggu bergaduh. Dak hang nak bercerai dengan isteri hang buat siapa Leman? Hang kira lah aku duk tidur dengan dia, dia bukan mengadap aku, duk bagi belakang kat aku. Hang kira tengoklah. Dah kira tengok pula berapa kali dia nak kira ni. Oi, masa hang baik hari tu hang tak cerita apa pun, bagi belakang pun tak apa, abang faham. Bila bergaduh dia ungkit semua. Ustaz kira tengoklah. Tidak, dia bukan menghadap saya, duk bagi belakang. Tapi sekatil lah. Sekatil tapi tak menghadap saya. Tak apalah. Kalau dia tak menghadap abang, abang pindah tempat sana, menghadap dia. Cak, menghadap dia itu. Saya buat ada Ustaz, dia menghadap belah sana pula. Tak apalah. Pi main sekolah saya. Stok banyak. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Stok banyak. Abang tak mau dia pergi sekolah saya. Jangan dia buat rosak dia. Main sekolah saya sepah makcik-makcik pondok tu 69, 78. Semua tu available belaka tuan-tuan ni. Baik, nombor 2. Demikian lagi derhakalah ia sebab keluarnya daripada rumah dengan tiada izin daripada suami dia. Tanpa izin suami. Tapi Ustaz, suami saya izinkan saya pergi kerja. Kak kerja apa? Kerja cikgu sekolah. Dia izin lah. Dia izin tak apa. Tapi dia izin kak pergi mana? Dia sekolah. Kaitan dengan sekolah. Pergi ke PPD, pergi ke JPN, Korosos ke, seminar ke, mesyuarat ke. Nak kena minta izin lagi dah Ustaz? Itu yang berkaitan dengan kerja kak. Tak apalah. Tapi macam kak balik kerja, kata kedua, dia pun ajak pergi Tesco lah yang tu kena minta izin. Dah kalau balik sekali lagi baru minta boleh tak Ustaz?
kok dan balik. Buatnya tak dan. Bergaduh, kena langgak dekat Tesco, masuk hospital. Mat, isteri hang dekat Wat. Pasal apa? Langgar dekat Tesco. Siapa langgar? Tak tahu, langgar lari. Dia pergi Tesco buat apa? Nampak? Masa lari pergi ke hospital tu, dia tak ingat lagi apa dah. Dah duduk hospital, duduk menung dekat luar bilik kecemasan tu. Mak mai, pak mai, adik ipar mai, kawan mai. Soalan pertama dia pergi Tesco buat apa? Tak tahu, dia tak habang, tak tahu. Dia kata ingat dia pergi sekolah, tapi Tesco tak tahu dia buat apa, tak tahu. Mai pula kawan pula, dia pergi dengan siapa? Tak tahu, kata cikgu jantan mana tahu. Sudah tuan-tuan. Masa itulah jadi tak elok. Sebab tu akak bila nak pergi mana-mana yang luar daripada keizinan suami, telefon lah. Bang, pergi Tesco tak? Beli barang sikit. Okey lah? Okey, sudah. Dia sebab ada yang cakap, tak apa ustaz, suami saya tak pergi, tak apa. Janji beli dekat dia popcorn, dia tak apa. Tu rasuah nama dia. Kena bagi tahu, sebab kita tak tahu apa akan jadi. Sebab kita tak tahu. Sekarang ni tuan-tuan, informer banyak. Kamera hari ni senang. Dulu sungguh sekali tekan, petik, tekan lagi petik. Nak tunggu cuci 4 hari baru siap. Sekarang tuan-tuan, hari ni snap, hari ni boleh hantang, hari ni boleh tahu apa jawapannya. Hari ni boleh tahu. Sebab tu kena jaga sungguh. Abang-abang pun kalau keluar mana pun habang, bagi tahu. Saya habang tuan-tuan, takut jadi macam-macam. Isteri yang itu tunjuk saya dengan pramugari. Ni abang di mana ni? Atas habis terbang lah mama. Takkan kat kapal laut unggul. Tak apa. Dia pun ambil gambar, buat peace je lah. Diam, tak apa, lepas ni bantu dengan dia. Marah tuan-tuan. Dia marah lah dengan isteri dia pun tak buat peace. Tiba-tiba dengan pramugari buat peace. Yang dia marah tu bukan saya, hak pramugari tu buat lembek tengkok. Orang perempuan kalau ambil gambar, lembek tengkok tu saya melemah. Baru ni 4 orang ambil gambar saya dekat Semanggui. Ustaz ambil gambar? Boleh ha? Semua buat peace macam tu. Habis gambar saya tanya, Kak tahu tak apa makna ni? Kak tahu tak apa makna buat peace lagu ni? Tak tahu ustaz. Jangan buat saja Kak. Ni tanda dia, akak bersedia untuk menikah jadi isteri nombor 2, jadi madu, tahu tak? Oh iya ke? Tak mau buat dah. Elok buat. Jadi akak-akak jangan kata dia buat lagu ni dah. Tahu suami cantik punya ni tuan-tuan. Jadi keluar daripada rumah tanpa izin daripada suaminya. Sama ada suami itu ada ataupun ghaib. Suami itu ada dalam rumah, tengok TV, duduk tidur, isteri keluar tanpa izin. Ataupun ketika suami tak ada di rumah, suami pergi umrah, suami pergi kerja, suami kursus. Jangan duk anggap bila suami tak ada, kereta ada, kunci ada, minyak semua ada, aku jalan. Laki aku pergi umrah. Jangan minta izin daripada suami. Atau keluar ia kepada majlis zikir atau kepada majlis belajar ilmu yang bukan fardu ain tanpa izin daripada suami, maka hendaklah dia minta izin dahulu. Kalau keluar juga derhaka. Kita balik daripada kerja pukul 6 sampai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tak buka pintu. Assalamualaikum, tak buka pintu, tak jawab juga. Dia pun belah. Tak balik rumah hang Din. Aku bagi salam 3 kali, dia tak buka, aku belah. Lah, yang tu tetamu Din oi. Oh, yang bodoh kan? Tu rumah hang. Rumah hang orang bagi salam tak jawab ke apa? Masuklah. Hari tu dia mengaji, dia kata kalau kita pergi rumah orang bagi salam 3 kali, tuan rumah tu tak jawab, balik. Dia buat sungguh tuan-tuan. Assalamualaikum, tak jawab, dia belah tuan-tuan. Tidur kat masjid. Tu bengong nama dia. Oleh buka pintu bilik tak ada, pi bilik anak tak ada, pi ke dapur tak ada,
ketuk tanah. Ya. Oh ya. Tak ada. Pi mana makcik ni? Telefon. Telefon pula tak angkat. Telefon tak angkat. Apa ni? 6:30 baru balik isteri. Waalaikum. Hang pergi mana? Pergi surau. Buat apa? Saja mereka belajar tajwid. Pasal apa tak abang? Ambo pergi surau ya abang. Oi. Ustaz tu ngajar tajwid. Tak abang tanya, awak tak abang? Tak, saya dah jawabkan pergi surau abang. Oi. Tak, pasal apa tak abang? Abang tu tunjuk-tunjuk jari tu, cekik jari tu sikit kok, gigit lagi kok. Orang pergi mengaji bukan buat apa? Ni, kitab ni sebut apa? Mengaji tajwid bukan fardu ain. Mengaji nasyid bukan fardu ain. Mengaji marhaban bukan fardu ain. Mengaji burdah bukan fardu ain. Berendui bukan fardu ain. Choir lagi bukan fardu ain. Hang pergi mana? Pergi sekolah berlatih choir kata dia. Choir tak choir kata dia. Wajib minta izin. Kalau suami kata jangan pi, tak usah pi. Sebab tu akak-akak kalau kita ajak kawan kita, lihat petang ni ada Ustaz Ma'arif ngajak tajwid, main lah lepas asak. Main lah. Tengok-tengok leha tak main. Makcik-makcik jangan jadi bawang. Tak tahulah leha tu ngajak tak nak main. Oh tahu. Tadi abang kan, bukan tak abang kata Ustaz Ma'arif nak main. Tak main apa? Sebab tu harga bawang mahal. Jenis-jenis ni ramai hendak ni. Jenis membawang tak habis-habis. Padahal cuba pandang baik, mungkin suami dia tak izin datang. Mungkin dia tak dapat call suami dia untuk minta izin, maka dia tak boleh main. Sebab majlis itu bukannya majlis fardu ain, itu adalah fardu biasa. Bukan majlis ilmu fardu kifayah saja. Nak belajar bab mandi mayat, belajar bab pengurusan ini, belajar itu bukan fardu ain. Kena minta izin daripada suami dia. Akan tetapi maka tiadalah derhaka ia keluar daripada kerana belajar hukum haid dan nifas. Tak payah minta izin suami pun kalau benda tu fardu ain. Hari ni ada ustaz mengajar bab fiqh. Dia pun pi balik suami duk Assalamualaikum tak ada. 6:30 baru sampai. Hang pergi mana? Pergi surau. Buat apa? Hari ni ada Ustaz Soleh mengajar bab haid dan nifas. Hang ada haid tak? Tak ada lama dah. Tu pergi buat apa? Walaupun mak ngah ni dah tak ada haid, tapi tetap itu dipanggil fardu ain. Pergi dah. Dah Ustaz, benda tu dah tak ada kan? Kalau dia tak ada pun, dia boleh ajak cucu dia. Kalau dia tak ada pun, orang tanya dia, dia boleh jawab. Yang ni yang jadi kat saya bulan 12 baru ni, saya pergi umrah. Satu makcik main tersipu-sipu tanya, umur dah 60 lebih. Dia kata, Ustaz, makcik ni main pula. Oh bagus, saya kata. Bila lagi yang bulan-bulan dulu ada main umrah. Dah bukan makcik main umrah pula. Habis tu apa dia? Dia main pula dah tak lain. Yalah main apa? Main umrah kan main apa? Main hak tu, hak perempuan punya. Oh. Tu makcik susah hati suruh pakcik tanya ustaz, dia kata tak mau, malu. Malu apa sama jantan? Dia tak mau, dia kata hang punya, hang pergi tanya. Astagfirullahalazim. Ganas jawapan lelaki dia. Hang punya, hang pergi tanya. Dia main pula ustaz. Oh dah lama dah tak ada main pula dah, sampai-sampai Mekah dia main pula. Ni nak kira darah apa ustaz? Isteri 63, pencen dah 13 tahun tak pernah main haid. Dia minum air apa tak tahu, minum-minum terbit haid. Tanya kat suami dia, suami kata mana aku tahu. Abang-abang kalau isteri tanya macam tu, abang nak jawab apa? Dia macam ni nah. Dia nak kata haid pun dia tak haid, tapi dia tu macam haid lah. Macam mana bang? Hang dengar betul-betul.
Oh, dia suruh dengar pula. Dia memang macam haid, tapi nak kata dia haid tu tak haid, tapi dia haid lah. Abang-abang, oi, kalau abang-abang tak boleh mengajak ni, suruh dia pergi mengaji. Wajib dia pergi. Abang haram larang dia pergi. Haram larang. Hang jangan pergi. Abang, oi, saya nak belajar. Dak, ustaz lain tak apa. Ustaz Saleh aku tak mau. Saya bukan nak Ustaz Saleh tu abang, oi, saya nak ilmu dia. Aku tak kira. Ustaz Saleh tu belah depa. Belah depa pula dah. Teruknya syarat nak mengaji sekarang tuan-tuan. Belah depa tak boleh. Belah kita saja boleh. Kalau ada ilmu dia yang tak ada pada kita, pilah mengaji dengan dia. Isteri nak mengaji, jangan dilarang kalau melibatkan fardu ain seperti haid dan nifas, ataupun sekalian ilmu yang fardu ain tetapi wajib atasnya keluar supaya belajar ia akan segala fardu ain, dan haramlah atas suaminya menegah isterinya daripada keluar kerana ia hendak menuntut fardu ain jikalau tiada ia alim. Haram suami melarang isteri. Saya dulu-dulu tahun 90-an saya duk ceramah mengajak merata tuan-tuan. Saya mengajak ni pagi, saya mengajak di pejabat saya. Mai tengah hari saya mengajak di ofis. Mai petang saya mengajak di ofis. Malam saya kuliah maghrib, kuliah ceramah. Masa tu ceramah tak banyak. Sabtu Ahad saya mengajar di dewan-dewan, orang ramai kampung-kampung, mengajar Quran, mengajar fiqh semua. Satu hari ketua kelas ni dah 2 minggu tak mai. Saya tanya ke pelajar-pelajar dia, ni makcik kita mana tak mai ni? Dia tak boleh mai tak ai. Pak siapa? Laki tak bagi. Pak siapa? Laki dia marah dia. Asal latah je sebut nama ustaz. Astagfirullahalazim tuan. Latah Ustaz Kazim. Jangan duk pi dah. Makcik kalau nak latah banyak ustaz lain boleh sebut lagi. Jangan duk sebut. Dia latah tuan-tuan. Bila latah duk sebut nama saya, latah hang nak kat Ustaz Kazim. Oh, dahsyat tuan-tuan, cemburunya. Dia mari minggu lagi sekali dia duduk belakang. Elok makcik duduk belakang. Sekali duduk depan jadi kod lain pula. Ya, kadang-kadang suami ni dia jealous tak tentu hala, dengan sebab dia jealous dia tak bagi mengaji. Kadang-kadang pasal politik punya pasal dia tak bagi mengaji. Maka kalau benda itu adalah ilmu fardu ain, biarlah isteri nak mengaji. Tetapi kalau suami dah ajar, suami dia alim, lihat duduk sini, mai abang ajar. Hari ni kita nak belajar bab semayang. Bila dia ajar dah bab semayang, alim dah isteri ni bab semayang. Kalau di masjid mengajar bab semayang, isteri tak payah pergi dah. Sebab suami dah ajar. Isteri ni dah ajar dah, diajar dah tentang semayang jamak dan qasar. Hari ni abang nak ajar pada mama semayang jamak dan qasar, syarat jamak dan qasar. Sampai isteri ni faham. Abang nak minta izin, besok mereka nak buat kursus jamak dan qasar, boleh tak mama pergi? Abang dah ajar dah, duduk di rumah. Tak payah pergi. Dah suami tak izin. Sebab isteri dah alim. Tapi kalau suami tak alim, suami tak ajar, isteri tak alim, ada kursus jamak dan qasar, isteri nak pergi, silakan. Suami larang, berdosa. Oh, tuan-tuan kena belajar ni jamak dan qasar. Sebab saya duk jumpa macam-macam. Dia pergi kursus 5 hari dekat KL. 3 hari pertama dia jamak, hari keempat dia sembahyang tamam. Bila saya kata, bila kak dah niat nak duduk di situ sampai 5 hari, kak sehari pun tak boleh jamak, melainkan masa pi dan masa balik saja. Kak mengaji lu 3 hari pertama boleh jamak lagi, masuk hari keempat baru sembahyang biasa. Tak boleh kak, hari masuk tu saja kak boleh jamak dalam perjalanan. Lepas tu kak tak boleh dah, sebab kak tinggal lebih daripada had. Dah kak ikut ustaz kak, pulang kat kak. Dia faham 3 hari pertama dia boleh jamak, hari keempat baru boleh sembahyang tamam. Padahal dia duduk 4 malam, tak boleh dah. Ustaz macam
Macam saya nak pergi tengok tok saya di hospital besar Kuala Lumpur. Dia sakit apa? Influenza A, Ustaz. Saya pergi hospital tadi, mata saya ni, kalau hospital ni macam pasal malamnya ramai orang. Semua duk cocok influenza. Depa tanya saya, Ustaz pun nak cocok influenza? Dah ni nak cocok mata ni. Duk keluar air darah tak berhenti ni, cocok mata ni. Tuan-tuan, dia nak pergi ke hospital daripada Pulau Pinang, nak pergi ke hospital besar Kuala Lumpur, nak tengok tok influenza. Naik bas. Naik bas tu pula, nasib dia tak tahu, duduk sebelah orang perempuan. Setengah jam baik, ya. Masuk setengah jam kedua, nyembang, garpu pun berjalan. Oh, duk merayak, duk raba perempuan tu. Hak perempuan tu pula layan. Soalan saya, Ustaz, boleh tak dia ni sembahyang jamak? Boleh tak, tuan-tuan? Nak pergi tengok tok hak sakit, sebelum tengok tok dia duk main dengan tok tek tu. Raba perempuan tu pula, duk merendak pula atas bas tu pula. Bila sampai dekat dengan hentian Putra ke apa ke di KL, dia sembahyang zuhur 2, asar 2. Padahal tadi atas bas duk buat jahat. Soalan dia, boleh tak buat sembahyang jamak dan qasar di hentian Putra Kuala Lumpur? Ada yang kata boleh. Pasal apa boleh? Dia nak tengok tok dia. Mana boleh? Antak nampak dia buat maksiat tu. Batal dia punya keharusan dia, batal. Itu macam mana, Ustaz? Kalau gitu kena buat kursus sembahyang jamak, tuan. Baru dapat jawapan. Ni hari ni kita bab muhimah, bukan jamak tu, bodoh nama dia, tuan. Lagi marah saya pula orang buat muhimah dia cerita bab jamak pula. Baik, kemudian adapun jikalau ada yang alim, nescaya wajiblah atasnya mengajar akan isterinya itu, maka ketika itu haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya. Ada satu perempuan, dia kata, Ustaz, saya ni tak pernah terbuka pintu hati untuk laki-laki jadi suami saya. Tapi bila tengok Ustaz tu terbuka pintu hati. Ya, betul. Saya kalau boleh nak kahwin dengan Ustaz. Saya jawab, alasan saya nak Ustaz bimbing saya til jannah. Amboi, mahal tu til jannah tu, tuan. Saya pun boleh tentu syurga kau. Tak, saya rasa Ustaz boleh bimbing saya untuk ke arah kebaikan. Saya kata macam ni lah kau. Kalau kau nak ilmu, kau bukan jadi isteri saya, kau jadi anak murid saya. Sebab saya mengajar orang lebih dari mengajar isteri saya. Pembohong, tuan. Masa bila saya ajar isteri saya, nak dapat ilmu, mai kuliah. Tadah kitab, bersepah dapat. Tapi duduk di rumah. Saya semalam, apa nama, di mana, lupa semalam lah. Di Bung Tebai. Malam ni dengan tuan-tuan. Malam besok saya di Ara Damansara pula. Lusa pula tak balik 2 hari. Rakaman tazkirah malam Jumaat sampai Ahad. Ahad baru balik. Tazkirah di Shah Alam lah, di Kelang lah, rakaman TV. Mana ada balik? Dan kalau balik pun sampai pukul 3, pukul 4 pagi. Agak-agak tuan-tuan nak ceramah. Isteri buka pintu. Ngantuknya bang. Apa mau sampai bang? Pukul 3:30 dah bang. Mama, Allah Ta'ala berfirman, na'udzubillah minasyaitanir. Agak-agak tuan-tuan ada, tuan-tuan. Tobat lahum tak ada. Dia membuka-buka pintu-pintu tengah dia nganga tidur, tuan-tuan. Saya pula pergi kunci pintu pula. Kak kata jadi isteri saya dapat ilmu, bohong kau. Nak dapat ilmu jadi anak murid, tak dapat. Umur dia 63. Tu je kata tak boleh tu. Nah, kalau 23 insya-Allah kita ejah tengoklah macam mana lah. Tak benar. Baik, adapun jikalau dia alim, nescaya wajiblah dia ajar. Daripada masa itu isteri dia tak payahlah lagi keluar dah, pasal suami dah ajar. Dan lagi derhakalah dia sebab dia enggan berpindah mengikut suami dia.
Saya terlibat dengan keluarga ni tuan-tuan daripada awal saya kerja. Saya mula bekerja sebagai guru di Ma'had Tahfiz Al-Quran tahun 93. Tahun 92 saya habis tahfiz. Belum masuk tahun 93 tu, saya dah dapat tawaran jadi guru tahfiz. Maka saya pun mengajar tahfiz. Lepas mengajar tahfiz, saya jadi satu pensyarah di pusat yang menyediakan perkhidmatan nasihat runding cara untuk keluarga. Bermula daripada tahun 94 tu tuan-tuan, duk cerita bab rumah tangga, duk cerita bab isteri, bab suami, bab anak-anak daripada tahun 94. Apa masalah yang saya dapati yang banyak melanda pasangan rumah tangga ni? Sebab asing-asing suami isteri. Suami duduk sana, isteri duduk sini, asing-asing. Suami ajak pindah, isteri tak mau pindah, sayang tempat kerja. Suami ni ajak, isteri tak mau. Isteri ajak, suami tak mau. Dengan sebab berasing-asing ni tuan-tuan, apa yang saya jumpa? Banyak masalah tuan-tuan. Isteri tengok perempuan jantan lain, tengok laki-laki lain, dia abai suami dia. Suami pula duduk tempat lain, isteri tak ada, dia jadi bujang tuan-tuan. Jadi bujang sungguh. Malam-malam lepak, malam-malam tengok wayang, malam-malam keluar, lama-lama dapat markah. Bila dapat markah, jadi tak elok. Saya tanya pada akak, kenapa tak nak pindah? Sayang ustaz, sini okey kan, tempat kerja pun senang, parking pun senang, jam pun tak ada kan. Itulah kan, nampak sambil tangan duk macam tu, sambil tangan macam tu. Sekarang akak, suami akak dah ada girlfriend lain, akak buat macam mana pula? Itu yang akak geram tu ustaz, dia lain. Mula-mula macam tu kan, sini senang kan, dekat dengan Tesco apa semua senang kan, dia fikir yang tu. Dia tak tahu hak suami dia tu pakai jin malam-malam, t-shirt masuk luar, lepak kat kedai mamak. Lepak dapat. Satu. Ataupun dia kahwin dengan orang yang rendah daripada dia. Bukan rendah tinggi, rendah gaji. Dia pegawai besar. Orang tak main minang dia. Tengok-tengok ada budak ni, ni pun jadi Nikah gaji murah pada dia. Balik kampung, mak duk perli. Seronok lah lelaki hang, basuh kaki masuk rumah. Tu lepak dengan jiran pula. Mak hang dah kata lelaki hang tu basuh kaki masuk dalam rumah. Senang, kereta semua ada tu. Berbulu telinga ni. Suami pun berbulu, isteri pun berbulu telinga. Dia kata kat suami dia, Abang sambung belajar. Anak rumah tangga cek urus, saya urus di sini. Abang pergi belajar. Dapat gaji elok besok, dapat kerja elok, tak apa, depa tak kata dah. Oh, suami ni bila ada sambung belajar duduk di KL. Mula-mula balik Sabtu Ahad, lepas tu seminggu sekali, lepas tu 2 minggu sekali, lepas tu sebulan sekali, lepas tu tak balik. Bila habis je, dia bawa 3 anak dia mai jumpa saya. Dia kata, ustaz, cuba tengok anak-anak saya. Saya tengok. Ustaz, kesian tak? Kesian juga. Salah apa? Ustaz fikir, ustaz. Saya pun mula nak fikir. Ya, silakan kau. Suami saya gaji murah, suami saya gaji kecil, orang duk kutuk dia, orang kutuk saya. Saya suruh dia belajar ustaz, saya tanggung dia, saya tampung dia, anak pergi sekolah, saya hantar balik, saya ambil makan minum, saya uruskan, klinik sakit semua saya uruskan, kereta atas saya, rumah atas saya, bil elektrik atas saya, bil air atas saya. Dia pun kadang-kadang balik, dia pun atas saya ustaz. Habis tu saya sanggup korban untuk suami saya ustaz. Habis tu bila dia dah dapat ijazah apa semua ustaz, dia gatai nak menikah lain ustaz. Macam ni kau ustaz. Satu lelaki tak tanggungjawab ustaz. Dia menikah belum? Nak menikah dah. Ustaz bayar ustaz. Yalah. Tak patut macam tu. Ustaz. Pasal apa yang kau suruh dia belajar?
Iyalah kita nak ubahlah kan pendapatan kita kan. Pasal apa yang kak suruh dia pergi mengaji duduk di Kuala Lumpur? Iyalah pasal duduk sana lah. Kak tahu lah bila dia duduk seorang, dia rasa lepas daripada beban. Bila dia tak bagi nafkah pada akak duk tanggung segala-galanya, dia lepas segala lelah dah. Dia rasa segala-galanya bebas, dia tak payah ambil tahu pasal anak, dia tak payah tahu pasal anak dia sakit, dia tak payah tahu pasal anak dia sekolah, dia tak payah ambil tahu pelajaran anak dia tak payah ambil tahu pasal elektrik, pasal air, pasal rumah, sebab akak dah ambil alih tugas dia. Bila akak dah ambil alih tugas dia, dia rasa free sangat. Bila dia free, dia easy. Nama dia free and easy. Sekarang dia easy sungguh. Betul tak makwa dia nama easy? Betul Ustaz. Betul dia nampak. Dia akan buat. Kalau saya jadi akak, orang kata apa pun, biar orang kata basuh kaki lah, lelaki ni gaji kecil lah, tak padan, biar pergi. Janji dia tak nampak orang lain. Biar dia pening kepala dengan anak, biar dia pening dengan anak influencer A, biar dia pening kepala dengan yuran sekolah, dengan bil elektrik. Lama-lama bila dia banyak beban tuan-tuan, dia tak fikir nak mengorak lain. Sekarang dia bebas sangat, dia free sangat. Dia tengok yang ni, dia tengok yang ni, dia tengok yang ni. Bila dia tengok betulah dia main. Silap tang situ akak. Maknanya bukan salah dia lah, salah saya jugalah. Saya cerita. Kalau akak buat tindakan ni dulu, biarlah gaji dia murah pun, janji tiap-tiap malam dia tidur sebelah akak. Biarlah gaji dia kecil pun, tapi tiap-tiap hari dia ambil anak akak daripada sekolah, seorang dalam raga, seorang seat belakang, seorang lagi pula tolak dengan troli pula ikut belakang sekali, tak apa. Sekarang dia bebas sungguh kak. Malam dia free, kerja dia free, apa dia free. Bila dia free banyak, dia kosong banyak, dia mula nak isi benda yang tak faedah. Jadi Ustaz setujulah dia menikah lain. Kalau boleh kak buat main dia jumpa saya, senyimbang dengan dia, jantan dengan jantan. Kalau saya cakap pun kak tak guna, buat main jumpa saya. Dia nak ke? Manalah saya tahu kak. Kak tanyalah dulu. Tuan-tuan, jadi pening tuan-tuan. Sebab tu kebanyakan perunding keluarga semua botak tuan-tuan, duk fikir. Pening kepala. Kita kata A, dia kata B. Kita kata B, dia kata C. Baik, yang terakhir, yang ketiga. Salah satunya tuan-tuan yang tadi saya sebut, sebab tak mau pindah. Tak mau pindah. Jadi kalau suami ajak pindah, ikut saja akak. Selamatkan rumah tangga akak ni. Yang terakhir, yang ketiga. Dan derhaka pula sebab menyelak menyelak kunci mengunci ia akan pintu ketika hendak masuk suami kepadanya. Allahu Akbar. Saya buka pintu nak pergi kerja pukul 7.30. Buka-buka tengok satu laki-laki duk tidur atas motor dekat garas rumah saya. Duk tidur atas handle. Syekh, bila sampai? Malam tadi. Oh, awak tak panggil? Tak apa, malas nak kacau ustaz. Pasal apa? Balik rumah. Malah isteri tak buka pintu. Betul? Tak tahu nak pergi mana. Pergi taman bunga, takut pula. Betul? Main ustaz. Astagfirullahaladzim. Pasal apa isteri tak buka? Isteri saya larang, kalau malam pergi mengajak, jangan balik dah. Dia ni siapa? Ustaz. Siang mengajar sekolah, malam kuliah maghrib. Suami dia kata, abang, siang kerja abang, malam untuk kami. Malam untuk saya, keluarga. Siang abang dah bagi kat sekolah, malam bagi kat saya. Dan abang pergi kuliah malam-malam. Suami kata, tak boleh lah abang nak mengajak. Abang, kalau abang pergi juga, saya tak buka pintu. Dia tak buka sungguh tuan-tuan. Tu ustaz balik Mesir tu, cakap pam. Tok guru tu rupa di rumah dia maha guru tuan-tuan. Dia setakat tok guru je, hak di rumah lagi garang. Tak buka sungguh tuan-tuan oi.
La ilaha illallah, ganasnya. Sebab tu abang-abang jawatankuasa masjid, kalau kita nak buat program Ma'al Hijrah ke, sambutan Maulidur Rasul ke, nak bagi anugerah maulid ke, anugerah tokoh Ma'al Hijrah ke, saya syorkan, tolonglah bagi anugerah ni pada isteri ustaz-ustaz. Mereka ni korban banyak. Kalaulah semua isteri ustaz perangai macam isteri hamba Allah tadi, tuan-tuan nak ngaji dengan siapa? Ustaz Din, malam ni free tak? Oh, rumah tak bagi ya. Siang tak apa, siang. Siang mana ada seorang bekerja, malam boleh tak dapat. Telefon pula, Ustaz lah, malam ni free tak? Tak dapat Syah, isteri anak rantai kaki dah, mampu ya. Tuan-tuan nak mengaji dengan siapa? Ni, hak saya boleh main ni pasal orang rumah bagi. Kalau rumah tak bagi, tobatlah apa? Sebab tu perjanjian. Waktu mak saya Minang dia dulu, saya ingat sejarah saya. Saya tak kenal dia, tuan-tuan. Mak kata mak nak pergi Minang. Muda lagi mak oi. Kahwin. Tak apa. Masa tu saya baru habis diploma. Nak sambung lagi. Kahwin. Muda lagi mak. Kahwin. Baik mak. Tapi duit tak ada mak. Mak bagi. Alhamdulillah. Tapi bayar balik. Baik. Mak saya pergi Minang, saya tak tahu. Siapa dia duduk tu, Bukit Raya tu. Saya pun tak tahu, Pendang. Malam tu, petang tu mereka sampai. Abang saya balik dengan mak. Kazim. Jadi, boleh lah, bagus. Keluarga bagai, dia pun bagai. Tu lah. Kalau hang tak mau, aku nak. Oh, sudah tuan-tuan. Jadi, saya pun naik Honda Fame, bawa duit siling, cari public phone. Jumpa. Tekan-tekan jatuh. Rosak, jatuh duit siling, tak lekat. Cari lain pula, jumpa gagang, tak ada pula. Oh, sudah tuan-tuan. Masa tu mana ada handphone. Cari lagi, cari tuan-tuan. Dengan handphone, public pun tak ada, tinggal rumah. Pak, baru jumpa. Telefon dia angkat. Ustazah, saya ni Kazim ni. Awak tanya ni, nak gagak saya ni? Tak apa. Mak kata okey, ayah kata okey, tak apa. Tapi saya ni penceramah, ustaz. Tak apa masalah dia. Masalah dia, saya tak ada di rumah. Ustazah boleh terima ke saya tak ada di rumah ni? Tak apa, tak ada masalah. Tak apa, saya faham. Jadi besok kalau menikah, saya jarang ada di rumah, jangan marah nak. Tak apa, tak marah. Sampai sekarang sudah ikut. Bila dia marah, ingatlah, tak apa, tak marah aja. Sebab tu abang-abang yang mana belum kahwin, buat perjanjian ni elok. Akak-akak pun dah tak ada suami tu cari nafkah kerja, yang kau marah dia siapa? Mai jumpa saya, dia kata ustaz cuba fikir tengoklah dia mana ada kat rumah. Kerja sat Penang, sat Kelang, Penang, Singapura, Kelang, Penang. Dia kerja apa kak? Driver lori kontainer. Kayaknya ada rumah ustaz. Semua atas kak. Kak, dia cari rezeki untuk kak. Sabarlah kak oi. Kalau kak nak cari suami hak 24 jam duduk di rumah, patut kak cari hak stroke. Pi hospital tengok stroke kak. Lama dah. Mula lah. Kahwin lagi. Dah kita kahwin nak. Senang 24 jam ada di rumah. Aziz. Suami akak bukan stroke kak oi. Suami akak bukan lumpuh. Dia kerja untuk akak. Jadi kalau kita faham perjanjian daripada awal itu senang. Ustaz tadi ni tuan-tuan, saya kata dekat dia, Syekh, hang rasa lagu mana? Tak tahu, saya tak tahu lah. Buat istikharah. Balik sekali, malam sekali buat istikharah, bincang balik dengan isteri. Ni kerja hang, ni kerjaya hang, ni kuliah maghrib.
Kalau boleh hang selang lah, hari ni mengajak, hari ni cuti, hari ni mengajak, hari ni cuti. Isteri pun ada hak juga. Betul lah cakap dia, kalau hang tinggal dia payah juga. Bukannya ustaz kuliah maghrib je, bukan jauh-jauh, dekat-dekat pun dia tak bagi ustaz. Lah tuan-tuan, cerai. Mai jumpa saya, Syekh. Cerai lah. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masalah minta tolong cari. Nampak? Masalah apa? Mai jumpa ni. Minta tolong carilah. Ana tak boleh duduk seorang ni. Tak apa. Saya bawa dia ikut kuliah. Masa tu kuliah pejabat-pejabat semua ni. Saya kata sekali waktu aku mengajak, hang tengok mana hang kenal cakap. Yang tu bini orang. Saya bagi dekat dia satu kak ni. Kak, boleh nak tak? Dia nak kak nak tak? Kahwin tuan-tuan. Sampai lah tak jumpa dah ustaz tu. Mana bahagia. Bila jumpa balik, tunggu tak buka pintu pula. Dia duduk atas motor pula tuan-tuan. Tak kena faham, tak faham sudah. Kalau susah, menyusahkan orang. Kalau seronok, senyap-senyap tuan-tuan. Ni perangai kita ni. Apa salahnya susah senang kita bersama. Jadilah mata. Jangan jadi telinga. Telinga ni belah sini satu, sebelah sini satu. Dia kan peduli telinga sebelah ni. Telinga sebelah ni berdengung. Telinga ni relax. Telinga ni pekak. Dia duduk pakai telinga belah kiri. Tak campur langsung. Di mata. Mata ni dua-dua kalau suka, dua-dua menangis. Menangis suka. Kalau dia sedih, dua-dua mata ni keluar air mata. Sedih sama-sama, senang sama-sama. Inilah dia mata. Apa salahnya abang jadi mata, isteri jadi mata, suami jadi mata, susah senang bersama. Mana ada orang keluar air mata belah kanan, belah kiri tak? Awak pelik kan ni? Tak tahu belah kiri tak keluar air mata, belah kanan. Bohong tuan-tuan. Dia main dua-dua sekali. Serupa dengan tangan. Cuba tengok tangan tuan-tuan ni. Ni nama dia kanan, ni nama dia kiri. Kanan cincin, kiri jam. Kanan kerja-kerja menulis, main komputer lah apa. Oh, ni tangan kanan ni. Babai ke orang, tunjuk menumbuk ke orang, semua tangan kanan. Mai tangan kiri, indah water. Kerja-kerja pembersihan ni kerja dia, tuan-tuan ni belah kiri. Tapi tangan kanan tak pernah kutuk tangan kiri. Pukul berapa tau? Tangan kiri abang. Nampak? Tangan kanan ni main bola, jatuh. Lari tangan ni. Apa tangan kiri buat? Duduk. Nampak tangan kiri ampuh nampak tak? Tangan kiri tolong. Ada tangan kiri tak? Badan muka. Tak ada tuan-tuan. Tak ada Aduh, nyamuk. Tangan kanan garu. Nampak? Sehari nyamuk ketik belah ni pula. Kiri tolong pula. Oh, rasa seronok tepuk tangan dua-dua. Rasa seronok tuan-tuan. Berdoa dua-dua. Minta pun dua-dua. Jarang orang minta sebelah. Ya Allah, ya Tuhan. Malaikat orang duduk berkawat pegang senapang macam tu. Apa salahnya kita ni jadi suami isteri yang macam mata dan tangan dua-dua susah senang kerja sama. Sebab tu abang-abang, kita ni dah lama menikah. Tariklah isteri kita. Bagi perhatian kat dia. Ni cakap pun dah. Duk main handphone. Balik rumah pas mayang syak tengok TV. Tak cakap. Cakap. Mama. Ya bang. Malam ni pakai kelambu tidur. Pasal apa? Tak mau nyamuk gigit mama. Awak biar abang yang gigit. Nampak tak? Ciang. Sonoknya. Tak tahu nak abang lah isteri tu tahu. Isteri berjalan pergi masuk dalam bilik, gigi tak ada, gigi orang. Apa salahnya? Kadang-kadang kita usik isteri kita. Mama, ya bang, sayang ke abang tak? Sayanglah. Kalau sayang kenapa suruh abang kahwin lain? Oh, sudah tuan-tuan. Ui, perkataan-perkataan macam ini tarik perhatian. Tapi kadang-kadang yang tu tak pernah kita sebut pada isteri kita. Duk panggil hui, panggil bini. Ni tuan-tuan, kitab Muhimah ni. Dalam kitab ni dia tak sebut langsung bini tuan-tuan. Dia sebut laki isteri, laki isteri, laki isteri. Dia tak sebut laki bini. Jadi malam ni
kita dah pegang kitab Muhimmah ni, kalau boleh kita sebagai suami panggil isteri kita isteri. Jangan duk panggil bini, tak mau tuan-tuan. Kasak sangat panggilan tu. Panggillah panggilan yang menggembirakan isteri. Menggembirakan isteri itulah dipanggil sebagai nafkah batin, tuan-tuan. Sekadar itu sahaja. Bagi tuan-tuan yang belum dapatkan petua, buku-buku petua saya yang terbaharu ni, tuan-tuan dapatkan di bawah sana. Tuan-tuan boleh derma dapatkan buku ini. Dan bagi siapa yang nak berubat dengan saya tak berubat lepas sembahyang, lepas kuliah, minta maaf. Ada hamai pada gua cempedak lah, hamai pada pendang lah, macam-macam sakit. Kalau tuan-tuan nak berubat, di belakang ni ada nombor dia. Ambil temu janji, perubatan saya hanya buat di sekolah saya sahaja. Okey? Di sekolah saya sahaja, Isnin sampai hari Jumaat insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.